ramainya. Hi everyone. Hi everything. Hi. Hello beautiful. Asal si Mel freeze. Kak Bel, cermin belakang tu beli mana dekat IKEA? Kak Bel dah lunch ke? Belum. Kejap lagi lepas ni Kak Bel lunch. Hai semua. First time join lah sebab amazed dengan video Kak Bel. Thank you so much. Jangan lupa komen, engage dan like. Wah gitu. Hello, hello. So kita ada Cik Shemel bersama kita. Hai, saya masuk Kak Bel. Hai Pia. Hai Ayuni. Hai semua. Kita ada Cik Shemel daripada Buat Je. So she is basically my teacher. She's basically my teacher on TikTok. Mel, would you like to introduce yourself first? Hi, hello semua. I tak tahu nak introduce apa lah. Tapi kalau yang tak tahulah, I banyak ajar TikTok. Especially untuk entrepreneur, untuk grow dekat TikTok dalam Buat Je. Melalui Buat Je. So Kak Bel is one of the student lah. Alumni student batch ketiga Kak Bel. Yes. Itu je lah. Yang maybe yang paling tua, I don't know. Who cares? So umur bukan penghalang ya kalau nak buat TikTok. Kalau boleh tengok followers Kak Bel berapa dah sekarang. Itu tanda umur bukan penghalang ya. Yeah. As you know, I'm already 56. Walaupun Kak Bel nampak macam 28, tapi sebenarnya Kak Bel 56. Serius lah? I pakai susuk. Tu sebab I tak boleh. Tipu. Tipu. Kejap, Kak Bel nak buat link. Nak tambah link apa ni? Aku lupa nak tambah link Buat Je dekat Linktree. Yes, you are so young Kak Bel. Bukan you are so young, you look so young. Aduh, dia ni typo lah. Serius lah Kak Bel, macam baru 30-an. Ya, Kak Bel 56. Tak payah saya. So kalau nak nampak muda macam Kak Bel, korang kena pakai Hermosa. Gitu. Gitu. Itu baru soft selling. Itu baru soft selling. You create, okay, tu teknik salah satu teknik yang korang boleh guna untuk buat konten ya. So korang create macam, ya ke dia ni? Ya ke? Hai Aini. Love your video. Sekarang juga nak beli Hermosa. Sekejap ya. Buka email je. Hai Hazwani. Mel, so far dah berapa dah total students? Kalau ikutkan dah above 1,000. Tapi tak ada pula track. Tapi kalau ikutkan dalam website tu ada dalam 1,600 orang. So, adakah kita pula macam company aku pula. Adakah kita akan limitkan pengambilan ataupun kita akan buka? Kalau untuk advance kita limitkan kan? Kalau advance sekarang tengah tutup. Sebab advance tengah penuh. So yang ada basic saja masuk dalam group. Tapi sebenarnya basic tu pun dah sangat cukup sebab Kak Bel rasa Kak Bel ambil yang basic Mel? Kalau yang last year punya campur basic dengan advance. Cuma kalau yang advance tu kalau yang betul-betul nak grow, yang macam takkan give up macam tu. Tapi kalau yang basic tu dia okey je, sama juga. Cuma advance tu ada penambahan topik lain sikit. So sebab tapi yang ambil basic pun ramai yang dapat results. So macam sama je. Yang ramai penting dapat result. buat je.
Yang penting sebenarnya buat. If we keep macam tak tahulah nak buat konten apa, takut nanti kan macam malulah, nanti kan orang cakap apa, semua memang tak akan start. Sebab Kak Bel sendiri pun to be honest, I start je my content actually berterabur. Tanya Mel, memang berterabur. I tak tahu nak focus on what content tau. Kan? Sebab content ni pun it depends on apa yang you tahu kan, apa yang you deliver. So at least Kak Bel rasa kalau Kak Bel tak masuk, tak join buat je, proses tu akan, dia boleh tapi proses tu akan lebih panjang dan proses tu akan lebih susah. And Kak Bel rasa dia akan lebih serabut sebab Kak Bel tak ada support group. Support group tu yang sebenarnya mahal. Support group tu yang sebenarnya mahal. Sebab kebanyakan orang dalam support group tu kita support each other punya content. Betul. And satu kita exchange ideas, lepas tu apa benda yang kadang kalau ada yang terlepas apa benda yang Mel cakap tak ingat ke, diorang akan bagi tahu each other apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu yang penting, yang mahal sebenarnya support group tu. And then satu lagi, TikTok punya rules, regulations and also algorithm sentiasa berubah. So dalam support group tu yang kita akan brainstorm sama-sama, kita akan bincang kenapa macam ni kenapa macam tu last week kita post okay je konten tu. Tapi ni macam crazy. This week semua cacang berbada, views. Tu antaranya lah. So kita nak kena tengok data daripada semua orang. Semua okay ke? Algorithm view semua okay ke? Ya. Sekejap Kalau korang nak tahu, Kak Bel punya account ni, account kedua, kalau yang tak baca dalam Telegram tadi, Kak Bel punya account adalah account kedua. Sebab account pertama dia kena shadow ban dan stuck di 2,000 followers, start grow selama berapa minggu Kak Bel? Lepas kena shadow ban? Lepas kena shadow ban, about 2 weeks after shadow ban. So shadow ban 2 minggu, lepas shadow ban, I try to recover the views tapi tak dapat juga. So I decided tak apalah, I just break up je lah. Dan lupakan kekasih lama, jumpalah kekasih baru, which is this account lah. So this account nampak gayanya kekasih baru ni lagi perform. Kekasih yang baru Kak Bel ada 50,000 followers ya. Korang lah kekasih Kak Bel. Korang ada soalan tanya tau. Kak Bel dia macam kita share sama-sama. Sebab Kak Bel kena share. Yes, sebab the most important thing is bila kita buat live, kita share. So bila kita, instead of kita bagi tips ke apa semua, maybe that tips you boleh absorb. Tapi I rasa by sharing our experience, our mistakes, our challenges, semua tu lagi bermanfaat untuk our audience. Betul, experience tu yang penting. So experience tu yang sebenarnya mahal. So korang ambil pen and paper, korang jangan tengok nganga-nganga je tau. Because kita orang ni dah lepas ni kita orang dah tak ada buat live dah dekat TikTok. This will be the first and the last. Gitu kan. Tak, lepas ni mungkin ada live tapi live bodoh-bodoh tutup muka. Live dalam gelap. Kita orang selalu dalam gelap cerita hantu. Korang tak nak lah benda-benda konten macam tu kan. Okay, ada soalan. Kenapa Kak Bel kena shadow ban? Kak Bel kena shadow ban because I did something that I didn't know I shouldn't do. Faham tak ayat tu? Kak Bel sebab community guidelines TikTok dia sangat general. Dia tak ada cakap macam when you're on creator account you tak boleh buat A, B, C, D, E, F. Dia akan bagi tahu dalam community guidelines tu when you're on creator account the community guidelines is dia akan bagi as general as possible. So you sendiri pun tak tahu, you assume macam benda tu tak salah. Contohnya aku letaklah link Shopee dekat komen kan. So lepas tu kena flag lah. So bila kena flag dengan TikTok as because we're not supposed to sell on creator platform.
And kena shadow ban sangat takut. Walaupun ramai orang kata di luar sana, especially dalam community TikTok, shadow ban tak exist. But it does exist, ya. Kalau tak, aku tak tahulah apa nama dia sampai aku kena block tu. Rasanya Kak Bel memang akan save live ni dan maybe akan share. I don't think so. Tak ada nak share. Tak ada. Kabel. Okay, kalau kena shadow ban, kena buat account baru ke, Mel? Kalau kena shadow ban, sebaiknya buat akaun baru, itu yang digalakkan sebenarnya. Tapi macam mana TikTok punya AI ni, AI tu artificial intelligence ni, dia punya very strong. Dia bukan detect account tu, dia detect phone tu. So kalau nak selamat, kalau macam yang betul-betul kena shadow ban bukan yang macam ada problem account ke yang kata macam views tak naik tapi problem content tak perform ke apa. Tapi kalau yang betul-betul kena shadow ban memang kena buka dekat form baru sebaiknya, sebab kita nak start fresh lah, senang cerita. Kita tak nak ada gangguan daripada AI TikTok yang tak tahulah macam mana nak explain dalam bahasa mudah. Ya, sebab bila dia tak ada, dia macam ni. Kalau kita tak tukar, kalau kita pakai phone yang sama pun kita tak boleh juga. Sebab bila kita nak create new account, kan, dia akan bawa kita ke account yang lama. Sebab dia akan detect kita punya phone number, and then dia akan detect kita punya setiap phone dia ada IC number dia. Dia ada serial number dia. So dia akan detect yang tu. Jadi lepas Kak Bel delete that account, after 2 months baru Kak Bel boleh create new account dekat sini. Dekat phone yang kena shadow ban ni. Oh ya ke? Tak tahu pula yang tu. Ya. So, Kak Bel create new TikTok account, Kak Bel menggunakan dia untuk menskodeng. sebab Telegram punya group dekat phone ni. Kak Bel punya TikTok dekat sini. So every time kalau orang share link apa semua, kan, I kena forward dekat phone ni. So baru I boleh tengok link tu. So sekarang ni tak payah dah. So I boleh just click link tu daripada sini je. Okay. So kenapa, sebab last night pun Kak Bel dah share. Tapi hari ni Kak Bel nak share lagi. Okay, sebab Kak Bel nak cakap lah. Kak Bel nak share. Banyak sangat TikTok guru out there yang korang boleh pergi kelas diorang. Okay, so kalau korang ada opportunity, korang ada lebihan sikit duit, and then korang memang betul-betul nak serious, I'm sure siapa dekat sini small entrepreneurs ataupun entrepreneur boleh angkat tangan. So at least Kak Bel boleh tahu yang 90 audience ni business owners. Okay, Kak Bel dah create link untuk pergi terus ke website Buat Je. Dekat Kak Bel punya profile, so you can click Kak Bel punya profile, Linktree tu, and kalau dia kata macam ada triangle dia tak bagi masuk tu, korang just open anyway. Dia tak ada virus ke tak ada apa, sebab sekarang TikTok tengah beta test, so link tu dia macam tengah beta test dengan Linktree. Ramai yang business owners. Jadi kalau korang kat sini pun ramai. Okay, so sebab itu kita cuma mahu membantu business owner sahaja. Okay. Saya dah join modul advance, alhamdulillah membantu. Aku screenshot sekejap. Gitu. Kapal ni. Okay. Kalau boleh nak beli modul sekarang tapi nak kena join kelas Sedharma dulu. Mana-mana, just susun you punya priority, mana satu yang lebih penting korang join dulu, okay? So bagi Kak Bel, Tapi actually dalam Telegram tu pun sebenarnya dah banyak kita orang share dalam Telegram Buat Je. And ada yang dapat result daripada 500 followers naik ke berapa? 20,000 followers tak silap. Dia baru bagi tahu last week. So kalau korang betul-betul belajar and buat je, insyaAllah korang dapat result. Yang penting otak tu kena sentiasa kreatif Macam mana Telegram korang nak channel tu free ya? konten. Ceri pula. Free saja, tak ada bayaran kat Telegram channel tu.
Just masuk je. Hi sis, macam mana nak join? Hi Dr. Lauren. Just click on my bio. There's a link tree over there. Just click on it and then ambil yang atas sekali, grow with buat je TikTok. So I baru je create link to the website. Jangan crash ya. Jangan crash sudah. So okay, so sekarang ni first and foremost, kenapa business owners sekarang ni lah masa yang paling tepat sebenarnya untuk business owners masuk TikTok. I rasa Mel adalah orang yang probably terbaik untuk share dengan kita kenapa kita kena masuk semalam sebenarnya. Bukannya hari ni, bukannya besok, but semalam for business owners. Semalam? Masuk semalam Yelah, yelah, hari ni pun dah lambat kan. Kau patut masuk semalam nak awal sikit lah macam tu. Okay, macam ni. Kalau nak tahu dekat TikTok ni actually platform yang kalau siapa tahu sales funnel kan ada Tofu, Mofu dengan Bofu. So TikTok berada di atas. Sangat sesuai untuk branding, untuk marketing dan awareness. Sangat-sangat sesuai untuk kita berada di situ. So maksudnya dekat TikTok ni, kalau perasan, kebanyakan orang buat personal branding ataupun business branding, diorang tak banyak menjual. Itu satunya. Lepas tu, mungkin dulu kebanyakannya group audience-nya adalah kanak-kanak. Maksudnya bukan targeted audience ataupun audience berkualiti. Tapi semenjak rasanya tahun lepas, TikTok Malaysia sedang mengetengahkan educational content. So diorang dah start panggil semua top influencer yang ada credibility, yang ada banyak followers, berkualiti. Maksudnya group age audience tu akan mula berubah. So insyaAllah insyaAllah tahun ni group audience akan makin membesar dan group audience dan kemungkinan besar audience berkualiti tu akan banyak ada dekat TikTok. So kalau kita tak start sekarang dan kemudian kita makin lama, makin ramai orang join, sampai satu tahap TikTok dah mula jadi saturated dekat dah macam Instagram dan Facebook dan menjadi agak susah untuk kita grow, untuk kita bina personal branding, business branding, apa-apa bina badan lah, tak kisahlah kau nak buat apa kat sini kan. Tapi kalau buat business, buatlah business. So sekarang adalah waktu terbaik untuk join. Bukan nanti tunggulah, bukan nanti macam lambat lentilah. Dia macam kalau kita yang start daripada scratch ni, daripada zero ni, bukan siapa-siapa ni. Sekarang kita kena masuk sebelum lagi ramai influencer, artis, orang-orang yang kenamaan tu masuk dan kemudian audience dah mula macam nak tengok dia orang je instead of kita. Macam tu. Betul. So sebelum kita punya audience ataupun sebelum kita punya audience jadi saturated, baik masuk dulu. Tangguh-tangguh tak dapat lah kalau boleh kejar-kejar. Kita kena agresif sebab teknologi ni one thing sentiasa berubah and then there's always new apps and I rasa TikTok sekarang ni is still the best platform for organic punya audience. Sebab kalau dekat Facebook, I rasa dah macam dah terlampau saturated and then Facebook memang dah cut down on organic reach. Instagram pun sama juga, kalau nak comparekan Instagram, Facebook dulu dengan sekarang memang sangat lain in terms of organic reach. And I rasa TikTok is the best platform. Cumanya korang kena start sekarang so that you can improve your contents slowly, but not too slow lah. Dia macam mana pun dekat TikTok ni is the best platform. Kan macam tadi Kak Bel cakap untuk organic reach. So kalau kita nak grow, kita kena ada fan base. Sebab dekat TikTok ni dia bermain dengan fan base kita. Dia bukan macam berapa banyak followers kita ada, tapi berapa ramai fan base kita. Maksudnya let's say kalau kita ada 6 figures punya followers pun, tapi kalau kebanyakannya sekadar follow tapi diorang tak ingat kita pun boleh mendropkan views kita. So basically memang kita kena growkan fan base kita. Jangan tunggu kemudian, start sekarang dengan apa yang kita ada. Sebab waktu dulu pun even Kak Bel dulu pun waktu kena shadow ban, dia start je dengan iPhone 7 lah Kak Bel. Yes, betul. Macam Mel dah start je dengan iPhone 6s. Start je apa yang ada dekat tangan kita. Android okay, tak ada masalah. Android pun okay, tak ada masalah. Just use whatever you have at the moment and then slowly improve daripada situ. Sebab
For me kan tak guna juga kalau kita nak kena tunggu ada phone canggih dulu, iPhone lah. Kita nak tunggu kalau iPhone pun kita nak beli yang the latest iPhone 12 barulah kita buat content. Memang lambat lah jadinya. So korang just start dulu with whatever you have and then macam I set a goal. Sebab since I punya account dah kena, masa yang first account tu kena shadow ban on iPhone 11. So I just pakai apa je phone yang ada and then at that time I had iPhone 7. So iPhone 7 tu pun jenis yang screen dia selalu freeze tau. So macam kena bersabar lah. Kena bersabar, kena switch off, lepas tu switch on balik, nak buat content dekat dalam tu apa semua. And then I set a target for myself. Berapa hari tu kalau I reach 10,000 I akan beli iPhone baru kan. So Mel selalu tanya dah beli iPhone ke belum? Dah beli iPhone ke belum? Belum, relax. So, I beli iPhone 12 ni yang basic je, iPhone 12. When I reach 15,000 followers baru I beli. Baru I beli baru. Kental je Kak Bel pakai iPhone 7 dia buat konten. Ya. Kental okey. Kentang yang kental. Crack dekat dia punya screen. Dengan screen dia terabur. Mana tu dia? Kalau kamera tak cantik Instagram. macam mana Kak Bel? Ya? Kalau kamera tak cantik. Kalau kamera tak cantik, make sure any phone kan, any phone, Android ke, iPhone ke, you kena ada lighting, especially for iPhone. Kalau you ada the latest iPhone pun tapi your lighting tak memberi, macam tu kan, your lighting tak bagus, your quality is going to suck anyway. So make sure your lighting, you have sufficient lighting. Kak Bel sangat suka natural lighting. Sebab natural lighting ni Kak Bel rasa dia lain daripada artificial lighting. So you don't have to invest so much money nak beli ring light dululah, nak beli phone baru, nak beli ni, tak payah. Semua orang start dengan natural lighting dulu. Tapi yelah bila time mendung tu memang macam tak dapat lah apa-apa konten. Kalau time mendung memang tak dapat apalah. Macam mana nak grow fan? Kak Bel macam mana Kak Bel grow fan? I respond to every single comments. You have to appreciate your audience in the sense that macam Kak Bel, sebab Kak Bel rasa Kak Bel ni bukan jenis yang suka tinggalkan komen dekat orang punya content tau. I akan tengok, I akan like and I akan belah. But if that content is really good, I akan tinggalkan komen. So maknanya for me personally as an individual, for me it's an effort for me to comment on orang punya content tau. Macam komen lah, okay lah, too good to apa ni kan. So I comment. So bila I dapat audience yang suka, yang rajin komen, yang and then bukannya komen pendek-pendek tau, komen yang macam betul-betul panjang, cakap I suka your content because blah blah blah. It's impossible for you to just it's impossible for you to just macam brush them away. You kena jadi human and you kena reply, you kena respond. Bukannya setakat respond dengan satu love tapi you respond dengan oh thank you so much. Macam I really appreciate your comments blah blah. So so audience dengan fans lain. So what you want is you want to turn your audience into a fan. So dia akan follow lah. Tapi ramai yang tanya ni mana cari idea content, Mel? The floor is yours. Cari apa? Idea content? Idea content. Dia macam ni, mungkin lah orang tak setuju dengan apa yang Mel suggest ni, tapi kita start dulu dengan tiru basi konten-konten yang berjaya. Tu pertama. Tak, dia macam ni. Okay, first kita kena tahu niche kita apa. Kalau kita tak tahu niche kita apa, kita masuk TikTok, melainkan kita memang nak jadi content creator atau influencer, tak kisahlah. Tapi kalau kita buat business, kita kena tahu niche kita apa. So daripada situ, kita kena tahulah apa, kalau dalam modul buat je, memang Mel akan bagi tahu siapa target audience kita. Yang kedua, apa yang diorang nak capai. Yang ketiga, apa masalah diorang. So bila kita dah tahu apa masalah diorang, lepas tu baru kita bagi solusi. Solusi tu lah daripada melalui konten kita and then kita
bagi tahu lah apa problem, apa benda semua. And then, apa lagi ya? Oh, and then um, daripada situ kita start follow leader-leader TikTok. Macam mana nak cakap, leader TikTok ni maksudnya account yang besar yang ada followers, and then kita tengok refer pada konten diorang, macam mana diorang buat konten mana yang perform. Kita tiru basi, bukan tiru bulat-bulat. Ada problem di mana kalau kita tiru bulat-bulat, kemungkinan besar akan mula macam ada pergaduhan di situ ya. Akan ada pergaduhan kalau kita tak pandai nak buat tiru basi. Tiru basi tu bila kita follow cara dia buat tapi kita ubah cara kita. Macam Mel, waktu Mel grow dulu, Mel banyak tengok creator luar negara. Creator luar negara waktu tu diorang memang selalu buat pasal Princess Edition. So Mel ambil konten tu, Mel apply cara Mel tapi Mel buat hijab Princess Edition. So pada situ Mel punya account grow slowly. Just buat konten sama je tapi version lain. Itu maksudnya tiru basi. Kalau nak tiru konten orang sebagai contoh storytelling, kita buat cara kita tapi kita buat version story kita. Janganlah ambil bulat-bulat perkataan orang tu. Cara orang tu ambil angle orang semua. tu angkut baju bakul laundry, kau pun nak ikut angkut bakul laundry. Orang tu jalan 10 steps ahead, kau orang pun ikut, kira betul-betul tu 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh lah macam tu. Sebab tu make sure sebab kita nak bina fan base, so kita kena ada identiti kita sendiri tau. Kita tak boleh macam orang tu buat macam tu menjadi, aku pun nak ikut lah buat macam tu. Jangan fikir tu, kita kena fikir long term. Macam mana kita nak bina branding kita, macam mana kita nak bina fan base kita yang kuat. Dia bukan sekadar tiru-tiru views. Views naik. Macam tu. Sebab orang nak tengok you, bukannya orang nak tengok you, orang tak nak tengok you tiru konten orang lain. Faham tak? Macam tu. Dia macam kalau tiru konten orang lain tu macam duplicate tau. Benda yang orang lain dah tengok and then kemudian jadi isu, which orang akan mula tag, orang kata kenapa dia ni macam ikut konten aku, kenapa dia ni, akan mula ada isu macam tu. Dan itu credibility tau. Menjatuhkan credibility korang. You menjatuhkan credibility diri sendiri as a creator, as a content creator. Sebab macam belum apa-apa lagi udah tiru orang. So maknanya dekat situ orang akan assume you tak ada ethics. Lepas tu especially bila you tak tag the original content creator ke. For us as a credit lah kan. Kalau macam for us tak ada masalah tau. You nak tiru sebiji pun tak ada masalah. Tapi takut dia backlash dekat you balik. Itu je. Betul tak Mel? Betul. Macam Mel, bukanlah cakap apa, tapi macam memang dah ada few times Mel tak kisah kalau orang berapa, Mel sumpah tak kisah. Tapi bila Mel punya fans yang pergi komen dekat konten orang tu cakap kenapa tak kredit macam Mel, benda tu akan mula jadi isu antara kita nanti. Kita tak nak benda tu jadi sebenarnya. So it's better untuk kredit. Even Mel pun kalau Mel tiru orang luar negara, Mel akan kredit tau dekat bahagian komen. Mel akan, dekat bahagian komen atau caption memang Mel akan kredit. Ni untuk introvert ada soalan. I'm an introvert, macam mana nak buat content? Dia tak kisah whether you introvert ke, you ambivert ke, you extrovert ke, whatever you do, if it's new, it's always going to be uncomfortable. Trust me. Kan? Tak kisah you ni jenis extrovert ke, extrovert memang suka keluar. Tapi if it's something new for them, dia akan rasa kurang selesa. Dia akan rasa macam they need time to adjust. So basically sebenarnya for me tak kisah you introvert ataupun you ambivert ataupun you extrovert. The first thing that you have to set is a goal. You have to know why you want to be on TikTok. Be very sure on your objective. Kenapa you nak grow your account on TikTok, get an audience, get a fan base, ketengahkan personal branding. So once you have a clear goal, then insyaAllah slowly you akan move forward. Kalau you tak ada objektif, you tak ada goal, memang you tak akan ke mana-mana. Setuju dengan apa Kak Abah cakap. Kan jadi clubhouse pula kan?
Kita kelabur di sini. Nak tengok soalan lagi ke? Ada soalan lagi? Tak ada. Aku pening kepala lagi ni sebenarnya. Mendigest dan mengekstrak. Mel, kalau yang saya tengok ramai, itu dikira macam, dia tak je lah, senang cerita dekat TikTok ni dia tak ada istilah tiru meniru tu memang ada, tapi macam idea tu adalah memang semua orang ada. Mungkin idea tu memang semua orang ada, tapi cara kita present balik idea tu mungkin dah ada orang buat, tapi cara kita present balik tu yang membezakan diri kita dengan siapa yang dah start dulu ataupun siapa yang start kemudian tapi dia lagi viral. Aku paling seram kalau tengok ada username nama aku kentang lah, lembu pondan lah. Aku seram ya. Malam tadi ada kerbau pondan. Dia cakap, kau boleh tolong tak tukar nama? Aku seram tau. Username macam-macam. I malu nak guna voice sendiri sebab tu tak dapat attention ada viewers. Okay, dia macam ni. Ada satu alumni buat je, nama dia Nur Akila. Akila ada ke dalam ni ke tak ada? Kila angkat tangan Kila. Mungkin Kila kat sini atau kat sana. Dia melompat-lompat je. Kila kalau if you are here angkat tangan, if you are there angkat tangan juga. Akila tu, Nur Akila 98 kot account dia. Dia boleh grow account dia tanpa, tak adalah tanpa, tapi boleh katakan 80% tak menggunakan suara. Dia hanya buat storytelling, type. Tapi cara dia buat orang stay daripada awal sampai habis, itu yang tu yang lagi bagus. Bukan lagi bagus, tapi macam awak malu nak guna voice sendiri. So awak boleh guna cara dia. Tapi ingat, tiru basi. Jangan tiru bulat-bulat. Kerana dia tak faham pula. Satu lagi Nuna. Nuna ada ke? Sila munculkan diri anda. Satu lagi Nuna. Okay, kalau pasal introvert apa semua kan, tak malu nak tunjuk muka for first, let's say macam because you need time to adjust, right? And mungkin seminggu dua you akan malu nak tunjuk muka, or even sebulan. You malu nak ke depan tunjukkan muka bla bla bla. Macam Nuna, because dia banyak bagi tips on nails. Dia tak tunjuk muka langsung tau. Tangan sahaja. And suara mula-mula tak ada juga kan dia tu? Just type je kan? Ke ada suara? Type je kan? Dulu adalah sikit-sikit suara, tapi lama-lama dia macam more to aesthetic kuku lah. Dia tak bersuara pun. Dia tunjuk kuku macam mana nak buat ni kuku dia. And then adalah dia punya cara dia tu. Dan tapi orang-orang yang tidak mengeluarkan suara ni, sales dia orang banyak daripada TikTok. Ya. Yeah. So jangan menjadikan sebab tak keluar suara itu menyebabkan views drop. Jangan menjadikan itu sebagai alasan. Itu sebenarnya konten bagus. Cari skill, talent, passion sendiri yang kita buat konten tu kita rasa dalam keadaan enjoy, kita tak rasa pressure, kita rasa seronok. So automatic macam mana nak cakap, konten tu dia turns out really really nice, really really good. Betul, dia ada macam-macam cara sebenarnya. So, kalau orang tanya, Kak Bel macam mana nak buat konten? Okay, for me it's very simple. Macam Mel cakap tadi, you kena cari your inspiration. Okay, you kena cari dalam 5, 6 orang, 10 orang. Jangan fokus hanya pada seorang dua. So, kalau you fokus pada seorang dua sahaja content creator, your idea tu tak berkembang tau. Dia tak ke mana-mana. So, you pilih dalam 5-10 orang macam tu, content creator yang you suka, and then you ambil kertas and then you ambil pen and then you tulis apa yang you suka sangat tengok pasal content dia tu. Whether lighting dia bagus ke, editing dia bagus ke, sebab content dia ada macam shing-shing, glitter-glitter ke, ataupun cara dia bercakap, suara dia best ke. So you write it down, apa yang you suka. And then tengok whether it complements apa yang you boleh offer ataupun tak. It's very straightforward. Betul. Nak tanya ni Kak Bel dan Sis Mel, kalau buat bisnes nak set account TikTok as content creator. Mel? Apa soalan? Dia small business owner, dia tak tahu nak set account dia business ke, creator ke, personal ke. So pendapat Mel? Macam ni. Kalau buat bisnes,
tak kisahlah buat bisnes ke buat apa ke kat sini kan. Tapi sebaiknya tukar kepada pro account. Pro account ni kelebihan dia kita boleh baca analytics. Sebab analytics tu lah yang bantu kita untuk tahu audience kita berada di mana, aktif pukul berapa, macam mana kita punya content performance, semua ada dekat bahagian analytics tu untuk kita tahu okay, maybe content ni audience aku ramai suka. Itu kelebihan pro account. Tapi pro account ni ada dua. Satu adalah creator account dan lagi satu adalah business account. Creator account ni kelebihan dia kita boleh pakai semua lagu. Semua lagu maksudnya trending semua tak ada masalah boleh pakai. Tapi kalau kita nak letak link website, kita kena make sure yang kita achieve 1000 followers. Itu kelemahan creator account dan kita tak boleh nak menjual sangat dekat menggunakan creator account. Tapi business account kita boleh menjual sikit-sikit lah. Maksudnya macam kita tahu lah kita business account kan. Takkan dia tak kasi menjual sangat. Tapi link website tu pun tak perlu sampai 1000 followers. Dan kelemahan dia kita tak boleh pakai banyak lagu. So itulah menjadi masalah bila orang tanya datang kat Mel, kenapa lagu ni tak boleh pakai? Lepas tu bila tengok it's not for commercial use, maksudnya lagu tu tak boleh pakai walaupun lagu tu tengah trending. So itu adalah kiranya macam kekurangan dia lah. Kekurangan pada kita yang kita tak boleh nak hop on trend. Menggunakan lagu-lagu trending macam tu. So sebaiknya gunalah apa yang guna. Yang penting pro account lah. Tak kisahlah business ke creator ke, it's up to you. Tapi kalau on creator account, satu je. Dia lagi strict dia punya community guidelines daripada other accounts. So dia bagi you banyak banyak tools and benda-benda yang perlu untuk buatkan you viral, tapi dia bagi you condition juga. So kalau you tak ikut, you akan kena punish. Macam tu lah. So benda-benda ni you takkan tahu kalau you tak join group sebenarnya. Kalau korang nak tahu juga, let's say lah kalau korang nak pergi observe account besar ataupun account kecil, ada dua perbezaan tau. Kalau account besar, kalau tengok account besar dia, tapi views dia macam jumlah dia sama macam account kecil, tu maksudnya authority account dan credibility account dia dah drop. Maksudnya adalah tu yang dia selalu buat yang menyebabkan TikTok tak nak push sangat content dia. Walaupun sebenarnya dia tak menjual, dia tak melanggar apa-apa kesalahan. Tapi kalau tengok kepada account-account kecil, diorang punya views tinggi-tinggi, itu bermaksudnya diorang menjaga credibility dan authority account dia. So maksudnya TikTok masih tengah push. Sampai satu tahap bila dah makin drop. Lepas tu dah mula static dekat situ, ada problem. So korang kena check juga, try observe account besar dengan account kecil. Betul. So account besar tu berapa followers, Mel, biasanya? Kalau betul-betul yang besar punya adalah 100,000 above lah. Tu kira betul-betul besar. Tapi kalau macam kalau kita less than 100,000 followers dan kita kira macam dah big account juga, above 20,000 tu dah kira besar. Tapi sebenarnya tak penting kot account tu besar ke tak. Tapi dia adalah kelebihan dia. Macam okay, kalau on creator account, kalau you dapat 1,000, kalau your followers 1,000, you boleh buat live. And kalau followers dia berapa, 500, you boleh letak link. Or something like that. Or 1,000 juga, I tak ingat. 1,000 juga. 1,000, you boleh letak link yang dekat profile tu. So your audience boleh klik lah dekat situ kalau diorang nak further information. And lagi satu, kalau you 10,000 followers and above, you akan boleh letak button Q&A macam dekat I punya profile. Dia macam main game. Kan dia unlock macam tu. Macam tu lah. Tapi yang penting sebenarnya is not how big your account or your followers is, tapi you boleh tak you punya TikTok account tu achieve your goals. Sebab TikTok ni dia sebenarnya sangat mudah untuk naikkan personal brand sebenarnya. From my experience, orang tak kenal I, macam Kak Bel tak bawa I punya followers daripada other platforms tau.
So my followers dekat TikTok ni sangat organik. Memang orang-orang TikTok sendiri. Memang TikTok punya audience. So kalau orang kata macam alah Kak Bel boleh lah, dia memang dah ada branding kat tempat lain. Tak ada. Kak Bel memang tak baru-baru ni je bila Kak Bel dah reach 40,000 followers, baru Kak Bel share macam okay sorry lah I have been busy, aku dah lama tak muncul dekat sini kan. So macam aku busy dekat TikTok, aku sekarang dah ada tempat lepak lain lah macam tu lah. So itu je lah. Tapi Kak Bel barulah macam adalah 5-6 orang yang follow TikTok Kak Bel lah macam tu. But other than that memang I grow my audience organically from TikTok. Takut betul aku dah tak lama. Bodoh lah. Yelah dah 3 hari asyik cakap je. Sehari nak kena post berapa konten? 3? 1 pun tak apa as long as you post to every day. Tapi kalau 3 lagi cepatlah you grow. Tu je. Lately ni macam orang selalu tanya I ni tahu guna apps apa padahal kita dah type kat atas video. Itu memang Itu biasa. Macam rakyat kita dah TikTok letak. Dia tak payah TikTok. Mana-mana pun kalau perempuan macam tu. Sebab apa tau? Even kalau kita dah letak harga, kan kita dah tulis harga besar-besar tu dekat poster. Sis, harga berapa? Itu psikologi perempuan. Psikologi. Dia kira-kira macam dia macam ni lah. Dia nak ice breaking dengan you tapi dia tak tahu nak tanya soalan apa. Macam tu. Dia macam aku nak komen tapi aku tak tahu nak komen apa. So aku komen lah. Jawapannya obvious. Nak cari niche yang betul macam mana? Okay, first kita kena tahu macam mana buat. Kalau kita masuk TikTok, kalau kita bawa, of course lah ada setengah orang dia memang nak grow business dia dekat TikTok. So of course lah kita kena berbalik pada kita punya business. Siapa audience kita? So daripada audience, let's say macam Mel lebih target kepada perempuan bertudung, perempuan yang suka pakai pakaian longgar. Sebab itu itu adalah berkaitan dengan business Mel. Sebab tu content Mel adalah fashion tapi berkaitan dengan longgar, bukan fashion yang kejap-kejap nampak macam apa perkataan dia bro style, apa benda tak yang tu kan. Mel lebih bawa kepada yang lebih dekat dengan audience. Dan dalam masa yang sama, kita kena tengok juga kalau sebagai contoh kalau you jual shampoo kalau you jual shampoo, you boleh bercakap pasal hair care, pasal hair care lah. Tips penjagaan rambut. Yes. Hi Cora, so today I nak tunjuk tutorial macam mana. Sorry. Nak keluar bunyi burung tapi bunyi lain keluar. So itu satu. Yang kedua, let's say kalau you memang tak ada knowledge, macam memang tak minat langsung nak cerita pasal hair care, yang membuatkan you rasa macam kadang-kadang pressure nak buat content. So you go to something yang macam Kak Bel buat editing semua, tapi benda tu orang still tahu yang Kak Bel adalah the founder of Hermosa. Dia menggunakan produk dia untuk tunjuk macam editing tutorial ke, tiba-tiba ada produk apa lip matte Kak Bel. So itu as long as orang tahu apa benda yang you buat, cukup. Sebab ada orang dia macam jenis ni tau. Dia ikutlah apa macam Mel cakap, ikut passion skill kita, tapi kemudian dia tanya kenapa tak ada yang membeli. Itu pun jadi satu masalah juga sebenarnya. Kalau orang yang jenis macam tak nak menyabar. Dia macam ni tau bagi Kak Bel. Kalau you dah set dalam kepala you nak buat content dekat TikTok because you nak menjual, you akan disappointed. You akan disappointed satu, and then bila you macam okay aku nak buat content ni to convert, it will show on your content sebenarnya. Sebab somehow or rather orang-orang TikTok ni dan algo dia sangat bijak. Dia macam dia memahami perasaan manusia macam tu. Faham tak? Sebab kalau Kak Bel lah contoh kan, Kak Bel penat. Okay, Kak Bel penat. Lepas tu kan Kak Bel buat content. Kak Bel ni sebenarnya tak adalah semangat sangat nak buat content hari tu, tapi Kak Bel buat juga because Kak Bel rasa it's my responsibility untuk buat content. Tapi aku tak ada mood pun. Nak tahu tak? Low mesti akan rendah. Low mesti akan rendah. Apa aku merepek? View mesti akan rendah.
View mesti akan rendah. Sebab dia boleh somehow or other dia boleh figure out tau macam TikTok ni dia punya effort, dia punya Allah macam mana lah aku nak bercakap kat Clubhouse kalau aku asyik terkehil lidah je ni. TikTok ni you punya effort kena 3 to 5 times. 3 kali ganda. Dia bukan macam Facebook dengan IG atau Twitter, beza. Sangat beza. That's why you kena appreciate content creators yang buat content and then content diorang tu somehow blow up sebab ni we're talking about education punya side lah. Kalau entertainment tu I rasa senang sikit kot nak blow up sebab dia punya base tu lagi besar kan compared to education. Sebab bukan senang ya. Bukan senang. And then Kak Bai rasa apa-apa yang korang buat pun tak kisahlah korang buat content dekat TikTok ke, korang berniaga ke, korang tak boleh cepat sangat give up. Sama je dia punya konsep dengan TikTok. Dia kena buat sampai jadi. Macam tu. Ada soalan? If kita dah post content 3 kali tapi views rendah, how to increase the views? Waktu Mel start TikTok, waktu tu macam Kak Bel cakap lah, Mel tak ada niat nak menjual kat sini. Mel hanya ikut apa ni siapa nama dia, Gary V cakap, dia kata masuk TikTok walaupun waktu tu dekat Malaysia TikTok macam tempat yang tak berapa dipandang tinggi lah. Senang cerita macam tu. Tapi apa yang Mel buat untuk Mel grow account Mel waktu tu, sebab Mel waktu tu Mel refer apa benda dekat FYP yang tengah trending dari segi lagu, hashtag dekat discover page, notification daripada TikTok. Sebab kena faham konsep TikTok ada 2 je. Short video form dengan trending. 2 ni kalau kita pegang, kalau kita faham, kalau kita ikut, itu yang akan membantu kita punya account terus grow dan grow. Sebab algoritma TikTok ni dia suka kita semua ni, tak kisahlah kita semua ke tapi siapa-siapa, macam diorang menyediakan trending tu untuk buat orang tak bosan, untuk sentiasa melihat kreatif baru. Maksudnya konten-konten kreatif yang baru. Sebab tu diorang menyediakan trending, dan trending tu pula bila one time benda tu trending, TikTok memang akan push je konten tu. Konten yang menggunakan lagu, yang menggunakan hashtag tu, TikTok memang akan push saja. Dan sampai satu masa bila kita macam kita dah ada fan base, waktu tu macam kalau tak nak ikut trending pun dah tak apa dah. As long as kita sentiasa waktu awal ni untuk grow, untuk naikkan views, guna trending dan short form video. Janganlah melebek-lebek cerita panjang-panjang sampai 1 minit. Pendekkan saja. Melainkan kalau kita pandai buat audience stay daripada awal sampai ke hujung, itu tak apa. Tapi kalau kita tahu, kita tengok konten kita tu memang bosan, pendek kan? Kita sendiri tahulah konten kita tu best ke tak. Jangan in denial sangat ya. Kalau tak best tu mengaku je lah tak best. Macam tu. So kita kena berpijak di bumi yang nyata. Ramai yang tanya macam mana nak naikkan macam mana nak naikkan views. Tadi nak naikkan views. Ni ramai lagi tanya tu. Tanya soalan yang sama. Soalan yang obvious. Kita berbalik kepada jawapan tadi ya. Terima kasih. Ada yang tanya kat atas kalau konten viral nak analyse macam mana? Okay, kalau nak tahu dekat Malaysia ni, kalau kita nak tahu konten kita viral atau tidak, bila kita ni yang betul-betul viral betul-betul viral, bukan viral untuk account kita. Yang betul-betul kategori as viral adalah 100k and above. Itu adalah kategori viral di Malaysia. Tapi kalau kita sebagai contohlah account kecil, masih 500 followers, 1000 followers, dan kemudian kita dapat views dalam 50k, 20k above tu dah kira viral lah untuk account kita. Macam tu. Lepas tu semalam dalam Clubhouse, tiba-tiba promote Clubhouse pula kan. Jumaat. Siapa dah ada Clubhouse, follow kita orang dekat Clubhouse Malam ni kita orang ada sesi perbincangan di Clubhouse. Okay, semalam ada seorang ni nama dia Juma. Dia adalah content analysis kot untuk Alif Syukri Ke bukan? Okay. Kabel tertidur. Kabel tertidur.
dia ada cakap untuk make sure, sebab kita tahu dekat FYP ni orang scroll laju lah, pap, korang pun scroll laju kan. Jadi untuk buat orang duduk and kita nak grab attention orang adalah first 3 seconds tu, 3 to 5 seconds tu, untuk make sure orang tahu apa benda konten kita tu, adakah konten kita tu related tak dengan audience. Sebab tu bila kalau macam dekat YouTube kita boleh lah cakap panjang-panjang macam hai assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel, sila subscribe bla 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 bla. Tak ada, dekat TikTok tak ada. Terus directly cakap, let's say kalau you nak buat pasal hair care, contoh hair care, macam mana nak hilangkan problem rambut berbuah. Rambut berbuah rambut dia, ada biji-biji tu. Itu maksudnya kita terus target kepada audience yang ada masalah rambut berbuah. So audience yang ada masalah rambut berbuah, dia akan stay daripada awal sampai habis sebab dia nak tahu. Itu salah satu cara untuk kita naikkan lagi views, sebab algoritma TikTok dia akan keep on push content yang orang kata yang perform lah, yang ramai orang tengok, yang ramai orang engage, yang ramai orang rasa macam Yang ramai orang berhenti ya. Orang stop macam tu kan. Orang tak serang. Yes. So korang kena fikir macam mana. Sebab tu dekat TikTok ni, dia bukan macam dekat, let's say lah kalau korang ni agent ke stokis, dia bukan macam okay tunggu konten daripada HQ besok upload. Tak ada. Kat sini tak ada. Kat sini kena jadi original content. Betul. Kena produce original content kita sendiri. Tak boleh macam okay ambil gambar HQ, lepas tu kat sini boleh lah swipe. Gerak gambar sini, gerak gambar situ. Tak ada. Jadi effort dia lebih lah. So memang kena gunakan creativity masing-masing. So maksudnya what I'm trying to say, siapa yang nak masuk TikTok ni, korang kena bersedia mentally and emotionally untuk bekerja sangat keras. Tapi sangat berbaloi. So it depends on what you want at the end of the day. And then ramai juga yang terkandas separuh jalan. Ramai. Macam ada siap uninstall TikTok. Ada tahu tak? Alumni buat jadi uninstall TikTok sebab dia kata dia dah stress. Dia rasanya waktu tu macam dia tak konsisten. Lepas tu dia baru dalam sebulan lebih macam tu, tapi dia tak konsisten. Lepas tu dia kata dia give up sebab dia tengok views tak naik-naik. Sejam silalah tinggalkan TikTok. Sebab kita boleh tolong up to a certain point sahaja. Yang lebih tu kita itu terpulang pada individu lah, pada diri masing-masing. So kita ada lagi 10 minit before korang kita end the session. boleh mencontohi Kak Bel tau. Kak Bel punya semangat tu daripada kena shadow ban, sabar 2 minggu, lepas tu buka akaun baru dekat phone yang crack tu. Korang kena mencontohi Kak Bel punya semangat kalau nak jadi entrepreneur yang betul-betul. Entrepreneur kau? Betul, entrepreneur betul lah tu. Kena tolong diri sendiri. Yalah, kena tolong diri sendiri juga. Betul? So itulah terpulang. That's why Kak Bel, kalau orang tanya, Kak Bel akan first korang kena tahu clearly apa korang punya objektif, apa korang punya goal. Sirdin ni yang dia belajar daripada TikTok. Daripada Telegram naik sampai 20k followers kan. Acidin, siapa nama dia? Tak disebut tapi Acidin ni lah. Mencoba tikau. Kalau new business owner kena guna nama business ke atau nama sendiri? Bagi I, TikTok dia kalau you ketengahkan nama you lagi cepat sebenarnya dia naik. Sebab Kak Bel sendiri, I ada Hermosa punya TikTok. Lambat gila naik. Dia lagi lambat daripada I punya personal. So, sebab I tak boleh nak cover dua-dua, so I ada content creators dekat belah sana. So I fokus yang ni. And what I notice is content dekat sana bagus. Content dekat sana memang dah hebat lah sebab I yang buat content tu kan So cumanya sebab nama brand tu. Dia boleh naik tapi dia ambil masa lama sikit compared to yang Kak Bel punya ni. So kalau you tanya I, you ketengahkan you punya personal branding. Daripada situ orang akan kenal you punya brand.
Even Mel pun rasanya waktu 20k followers kot. Mel tukar nama kepada Melofly tau. Waktu tu memang engagement geram je aku tengok. So bila tukar balik kepada Cemel dan baru start naik. Kita pun tak tahu macam mana psikologi dia macam mana kan. Mungkin sebab orang lagi suka kalau personal branding, personality yang kita lebih rasa macam ada personal touch dengan creator tu. Macam tu lah cerita dia. So, aku tak tahulah apa nak jadi dengan Hermosa punya account tu. Buat je lah. Sebab satu kelebihan dia, kalau you buat content dekat TikTok, you boleh sumbat dekat mana-mana other social media platforms. Provided you tak guna lagu yang copyright lah. Sebab other social media platforms dia akan block you punya video kalau guna copyright punya sounds. Sebab dekat TikTok sahaja you boleh guna copyright music without kena block. So Tapi bila you TikTok sekarang dah start strict pasal tu. Dah banyak kena. Yeah. Tapi video tu still ada. Sound je hilang. Sound je hilang Faham? Start 3 minggu lepas tak silap. Ramai komplain pasal tu. So macam dia nak jual anything. Yelah. Betul. Tapi so far kalau nak buat lagu sendiri, apa yang korang kena buat is korang kena edit sound yang directly pada TikTok. Lepas tu korang nak mutekan dia, lepas tu video tu memang ada original sound sendiri, tak apa. Itu memang tak kena. Setakat ni lah yang Mel buat. Tak kena. Selalu kita buat macam tu lah. Kita bawa keluar lagu tu daripada TikTok. Lepas tu kita masukkan dalam apps. Extract the sound. Sebab kita nak sebab kita orang macam Kak Bel dengan Mel, kita orang tak record directly from TikTok tau. Kita orang akan record dekat luar guna apps lain. Sebab kalau tak, kita tak dapat lah transition apa semua tu tak dapat lah. So kita nak lagu tu tapi in order for us to use that sound untuk padankan sound tu dengan kita punya video, kita kena bawa keluar, save, bawa keluar, extract the sound and then baru masukkan dekat dalam video yang kita shoot tu, yang kita tengah edit tu. So that's another, sebab yang tu ramai yang orang tak tahu sebenarnya. Macam ramai orang tanya Kak Bel, macam mana Kak Bel buat transition ni guna TikTok punya ni Oh tidak, I tak guna TikTok punya apps Jenuh I. Kak Bel dan Mel. Live boleh save ke? Boleh. Memang boleh. Dia akan tinggal je dekat dalam tu. Kita download lah nanti. So nanti orang luar boleh tengok ke? Kalau kita upload. Oh. That's why Kak Bel. Kalau siapa nak tengok live ni boleh nanti follow IG Kak Bel. Kak Bel akan upload kat IG Kalau I rasa generous. How you extract the video without the TikTok sign tu? Tak tahu lah. Dulu boleh. Before this boleh pakai live. Sekarang tak tahulah. Boleh pakai live lagi ke? Kalau pakai live pun sekarang ada logo dia kan? Tapi sekarang ramai suggest pakai Telegram. Benda tahu boleh tengok dekat Lia Ome, dia ada share macam mana nak save video tanpa watermark. Tapi Mel tak pernah buat lah. Tak baik ambil konten orang tanpa watermark. Haram tau, haram. Tak ada, lagi satu macam tadi soalan kan macam perlu ke kita buat konten tu tunjuk muka. Ini you punya watermark tau. So it's up to you. You nak potong separuh ke apa, this is your watermark. So you tak payah nak tulis apa nak. Kalau download pun memang ni lah watermarknya. Kan? Konten memang ni. Apa soalan boleh aku block kan? Muka memang ni lah dia punya watermark. So tak apa, boleh je download. Dah. Macam mana nak extract lagu daripada TikTok ni tak tahulah cara Mel buat macam ni. Download video tu ataupun kalau let's say creator tu tak buat save video punya option tu, kita screen record lagu tu ataupun carilah lagu yang kita boleh tekan kat lagu tu kan dia keluar banyak video kan. So pilihlah mana-mana yang boleh save.
Lepas tu masuk ke InShot, kita dah siap edit video, kita extract as music. Extract video as music ke apa benda tau, tapi Mel guna InShot lah. Kak Bel guna macam mana? InShot. Senang. Ah. Sebab InShot dia punya function dia basic but it's enough. Dia kalau nampak banyak-banyak sangat function pun tak guna juga. Even Mel pun edit pakai InShot je. Betul, kena tahu pakai je lah. So Kak Bel nanti nak buat modul dengan ebook, so nanti korang boleh lah beli. Oh, thank you tips. So, okay, kita dah pukul berapa dah? Okay. Dah habis dah waktu kita. Kalau siapa nak dengar kita orang bebe lagi, boleh download Clubhouse tapi untuk iPhone saja. Yeah. So kalau korang nak tengok the replay of this live, korang follow Kak Bel punya IG. Yes, please follow Kak Bel punya IG. And lepas Sebab tu dia- sila puji kat komen tu cakap terima kasih Kak Bel. Sebab Kak Bel buat effort. Kalau Mel memang I'm sorry memang Mel tak download so upload semua. So korang kena puji Kak Bel, make sure korang appreciate Kak Bel punya effort nak tolong korang. Sebab yelah kan memory kan. Memory phone. Betul lah. Phone punya memory tau. So you kena clearkan semua video baru boleh download. So okay, thank you Shamel and thank you 100 over audience for joining us today and I hope you bolehlah dapat sesuatu daripada live ni. Dapat sesuatu? Okay, buat je. Buat sesuatu. Okay, buat je. Buat je lah. Buat je. Okay, so I'll see you as one of Buat Je punya members lah. Okay, so thanks Mel. And pergilah makan. Dia tak makan lagi kan? Muka lemau je. So, Okay, thank you Kak Bel. okay, bye. Thanks Mel. Okay, Thank bye you. guys. Thank you so much.